Buka lampu, buka lampu, buka lampu. Buka lampu. Tak. PGB. Assalamualaikum, Cik Zuradi. Ya, saya. Okey, Cik Zuradi, apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, Cik Zuradi, saya minta maaf sebab ada technical issue yang saya pun tak tahu settingnya baru berubah. Jadinya saya pun minta maaf kat semua yang ada dekat live Facebook kita hari ini sebab lambat. Sebab janjinya pukul 3 ni dah lambat 20 minit dah. Cik Zuradi terpaksa balik lambat lah hari ni. Aduh, insyaAllah. Kita cubalah. Cepat lambat kena sama-sama. Okey, untuk hari ni macam yang kita tahulah Cik Zuradi nak share berkenaan dengan Tekun Nasional punya pembiayaan apa yang ada dekat Tekun Nasional kan? Ya, saya. Okey. Sebelum tu mungkin Cik Zuradi boleh bagi tahu Tekun ni fungsi apa, agensi apa, mana tahu ada yang tak tahu kan? Dekat mana kat Johor ni? Mana kat Johor, kat mana ya? Okeylah. Untuk makluman semua pada pendengar-pendengar usahawan yang ada walaupun bakal usahawan dan usahawan, Tekun Nasional ni diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ibu pejabatnya di Majuling, Kuala Lumpur lah. Kalau di Johor ni di Jalan Padi 1, Bandar Baru Uda. Dia kalau tengok signboard tulisan Jawi tu, Tekun lah tu. Dia tak boleh tengok bawah. Pejabat Tekun semua kena dongak ke atas baru nampak. Jadi kalau macam usahawan tu dia memang kena pergi ke Bandar Baru Uda je ke ataupun ada dekat daerah-daerah lain? Okay. Untuk setiap permohonan ni, kalau misal kata ada yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang pinjaman ni, lagi elok kalau boleh terus pergi ke cawangan. Cawangan-cawangan yang berhampiran. Mana cawangan-cawangan berhampiran ni di setiap cawangan kawasan parlimen kita ada. Setiap daerah kita ada. Cuma yang terbaru ni saya nak maklumkan untuk pejabat Tekun Cawangan Johor Bahru telah berpindah di Jalan Padi 1 Bandar Baru Uda di bawah pejabat saya. Mana di UTC dah tutup. Memang kalau pergi UTC memang tak ada dah tutup habis lah. Kalau pergi UTC memang tak ada memang. Saya dah dipindahkan ke Bandar Baru Uda. So sebarang urusan untuk usahawan-usahawan di kawasan sekitar Johor Bahru dan juga Pulai, Parlimen Johor Bahru dengan Parlimen Pulai boleh datang ke Bandar Baru Uda untuk berurusan. Yang lain-lain semua di setiap pejabat, di setiap parlimen lah. Dia bukan pejabat parlimen di setiap parlimen. Kalau sebelum ni Johor ada 26, tapi kita ada gabungkan. Contoh Johor Bahru dengan Pulai di bawah Johor Bahru. Aitam dengan Seri Gading di bawah Aitam, pejabat di Parit Raja, Pontian dan Tanjung Piai dia jadi Pontian, Segamat dengan Sekijang jadi Sekijang, Segamat. So ada dua parlimen yang digabungkan jadi satu. Dia punya butiran tu semua ada dekat mana kalau orang nak tengok? Okey, kalau nak tahu maklumat ataupun apa juga tentang pejabat cawangan, lokasi ataupun nombor telefon, boleh lawat di laman web Tekun lah, www.tekun.gov.my. Okey. So untuk petang ni, apa yang menariknya untuk petang ni Cik Seri nak share ni? Dia sebenarnya memang semua menarik dalam Tekun ni. Banyak skim-skim pinjaman. Lagi pula sekarang ni sedang orang kata terhangat di pasaran sekarang ni. Dia bukan nak cerita RM1 jadi RM10, 10 jadi RM100, 100 jadi RM1000, 1000 jadi RM10,000. Apa yang kita nak tawarkan ialah bantuan dari segi pinjaman yang kita tawarkan kepada semua usahawan Bumi Putra dan juga untuk kaum India. Dia special Tekun ni kita akan beri pinjaman juga pada kaum India. Dia ada satu skim, dia panggil skim pembangunan usahawan masyarakat India. Okay. Yang terhangat di pasaran sekarang ni ialah skim pinjaman informal. Okay. Skim pinjaman informal ni kalau nak tahu, dia ialah pinjaman yang kita permohonan dia tanpa SSM dan lesen daripada PBT. Habis tu macam mana Tekun nak tahu dia jalankan bisnes tu? Kita akan buat lawatan.
Kita ada lawatan. Saya bagi contoh, kalau kata ni slide yang saya nak tunjukkan dah. Kita lompat sikit lah. Kena lompat. Dia tak lompat, dia tak boleh. Ni dia. Mana pegawai, ni tengok. Pengesahan. Pegawai tekun akan buat lawatan pengesahan perniagaan. Dan kita nanti saya akan terangkan juga dokumen-dokumen lampiran atau tambahan yang perlu disediakan oleh usahawan. Sebab kita melihat hari ni dalam keadaan pandemik ni, pasca COVID-19 ni, ramai usahawan-usahawan yang terjejas dan juga terutamanya usahawan kecil lah yang berniaga di rumah, yang niaga di pasar tani, pasar lambak, pasar malam, bazar karat, yang mana kita lihat masalah yang dihadapi ialah dari segi modal lah. Bila kita berniaga ni, syarat-syarat asas yang biasanya untuk skim pinjaman ni ialah SSM. Jadi kita mendengar keluhan orang kata pahit jerihnya usahawan-usahawan ni yang berniaga yang tak ada SSM tadi tu. Jadi yang diambil oleh pihak kementerian melalui Tekun Nasional ialah kita buat skim pinjaman informal tadi ni. Syarat-syarat lain sama, cuma tambahannya kita tahulah dia tanpa SSM dan nilai pinjaman dia 1 hingga 5,000. 100 hingga 5,000. Okey. 1 hingga 5,000, tempoh pinjaman dia sehingga 3 tahun. Ini kalau macam usahawan tu dah ada pembiayaan dengan Tekun, dia boleh mohon yang ni jugalah. Yang ini tak boleh. Ni memang baru first beginner yang baru nak pinjam. Sebab apa? Bagi peminjam yang dah sedia ada dengan Tekun ni, dia orang dah ada SSM. Jadi untuk skim pinjaman informal ni, dia ialah bagi usahawan yang betul-betul tak ada SSM. Yang tak ada SSM dan tak ada lesen PBT. Selalunya kalau kita ada lesen PBT, bermakna kita kena ada SSM. Jadi yang ini khas untuk yang tak ada SSM, tak ada lesen PBT, datang ke pejabat Tekun yang berhampiran, buat permohonan pinjaman SPIN 1 hingga 5,000, tempoh pembiayaan 3 tahun. Contohlah Ain, kalau kata kita pinjam 5,000 tau. 5,000 dalam tempoh 3 tahun, bayaran bulanan sebanyak RM177 sebulan. Dia punya kadar bayaran dia RM177 sebulan. Dia ada cas perkhidmatan sebanyak 4% dan juga tabungan sebanyak 5%. Tabungan tu apa Cik Suradi? Ya, tabungan kenapa ada tabungan tu? Duit tabungan ni yang disimpankan sebagai macam simpanan. So kalau kata pinjam 5,000 tadi kan, dia 5% tu makna setahun RM250 setahun. Kalau kita kali dengan 3, kita ada RM750. So 750 ni selesai bayar, kita akan pulangkan balik pada usahawan. Dia sebagai tabungan. Saving lah macam macam duit simpanan lah. So tapi untuk melayakkan dia untuk pinjaman seterusnya, dia perlu ada duit simpanan. Dan yang tadi tak ada SSM, so dalam tempoh pembayaran tu dia pergi buat SSM lah. Dia SSM ni macam macam kad penalan lah. Untuk peniaga. Untuk peniaga. Tak ada SSM dia susah. Dia yang paling senang yang tak ada SSM Along je. Kan? Kena ada IC. Itu pun kena ada IC kan. So macam kita ni kita bagi peluang. Kita bagi peluang pada ramai usahawan yang ada hari ni untuk buat pinjaman dengan Tekun melalui skim pinjaman informal ni, membantu bagi mereka-mereka yang tak ada SSM. Yalah, dengan bermodalkan orang kata 1 hingga 5,000 ni, sekurang-kurangnya dapat membantu ramai usahawan. Sekarang ni pun untuk makluman juga untuk negeri Johor diperuntukkan sebanyak 5.3 juta. Banyak. Banyak. Jadi siapa cepat dia dapat. Mana memang tengah sekarang ni permohonan memang dibuka. Kalau kadang orang tanya Ain bila tamat tempoh dia? Betul. Selagi duit tu ada, jalan. Sehingga tamat habis dia punya. Okey. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Dan satu lagi istimewanya produk ni, skim ni, jika sekiranya dokumen lengkap dalam masa 7 hari dapat lulus pinjaman. Lulusan pinjaman kita akan ambil dalam masa 7 hari, dia akan lulus. Itu bezanya skim SPIN ni dengan skim-skim yang lain.
Okey, Cik Zuradi kan tadi kata kalau sekiranya lulus kan, so apa syarat-syarat dia? Oh, syarat-syarat dia ni syarat dia. Warga negara Malaysia, Bumiputera dan masyarakat India, umur antara 18 hingga 65 tahun. Dia terlibat secara langsung ataupun separuh masa. Kadang siang kerja, malam berniaga, malam kerja, siang berniaga. Perniagaan-perniagaan cara online contohnya lah. Okey, dokumen ni dokumen pengesahan ni. Yang ni saya nak tunjukkan sikit lah. Itu tempat lokasi perniagaan yang khusus atau cara bergerak. Atau bebas daripada tindakan kebankrapan. Lepas tu dia ada dokumen dia yang saya katakan tadi. Ini adalah dokumen. Ini contoh lah. Yang menggantikan SSM ni Ain. Dia panggil JPP 34, pengesahan perniagaan. Borang ni dia tinggal fulfill lah. Ya. Dan satu lagi saya nak maklumkan juga pada semua yang mendengar ni, yang melihat ni, tolong datang ke pejabat tekun yang berhampiran untuk ambil dokumen-dokumen ni semua. Ada banyak dokumen maksudnya tu. Dia ada dokumen dekat meja saya. So dia ada senarai semak semua ada lah. Ni semua nanti saya akan tunjukkan. Cuma maksud saya tadi tu datang ambil borang dekat pejabat tekun. Sebab tekun tidak melantik orang tengah atau ejen untuk edaran borang ni. Kita ada juga mendengar kabar-kabar angin, kabar berita mengatakan ada yang terima borang tak lengkap. Dia kata ada individu-individu yang mengedarkan borang. Jadi yang itu kita kalau boleh elakkan lah. Lagi elok datang ke pejabat tekun. Nanti lagi detail kita boleh terangkan lagi. Kalau dokumen tu tak lengkap tu, pegawai kita boleh tunjukkan lagi. Boleh bantu macam mana kaedah pengisian borang pun dia akan bantu juga. Jadi borang ni, JPP 34 ni contoh macam ni, pengesahan ni bagi mengesahkan yang disahkan oleh pemimpin tempatan. Contoh Ketua kampung. Ketua kampung, pengulu ataupun pemimpin tempatan. Tapi dia tak boleh, ketua jabatan tak boleh. Contoh baru ni contoh di dia tinggal di kuartus polis. Yang ni OCPD tak boleh sign. Yang boleh tanda tangan ialah ketua blok. Dia ada cop dan pengesahan ketua blok A, ketua blok B, ketua blok C. Sebab dia adalah individu yang boleh mengesahkan yang kita berniaga. Jadi cuma borang ni saja yang diperlukan. Tanda tangan, cop, sign, tu, cop aja. Ini disahkan oleh pemimpin tempatan. Ni maklumat ni kena isi lah. Dia jangan datang kosong. Okey, Cik Zuradi, macam ada soalan daripada Encik Saiful Ibrahim ni. Ini orang bujang boleh ke mau pinjam spin ni? Boleh. Dekat situ dia tak tulis pun. Dia tak ada cakap pun orang kahwin saja. Orang bujang. Syarat dia tadi, mana skim pinjaman informal ni ialah bagi individu atau usahawan yang tak ada SSM dan lesen PBT. Okey. So bagi soalan Puan Rozana Johari ni, so dia dah jawab lah untuk pembiayaan spin ni khas untuk peniaga yang tak ada SSM, yang belum mendaftar SSM. Okey. Yang belum mendaftar PBT, so dia boleh mohon untuk pinjaman spin. Tapi informal, informal. Spin lah, spin tadi. Spin. Tapi kita kena tengok Ain, kadang-kadang dia berniaga di dalam kawasan pihak berkuasa tempatan. Okey. Yang ini dia kena dapatkan lesen PBT. Maksudnya dia tak ada SSM tapi dia kena dapatkan lesen PBT. Tak, kalau dia berniaga kalau berniaga dalam kawasan pihak berkuasa tempatan, bermakna dia dalam kawasan majlis, dia layak untuk mohon lesen PBT. Yang ini tak boleh pinjam. Dia maksud saya tadi macam berniaga di rumah. Contoh kita niaga online kan. Untuk kita niaga di tepi-tepi jalan. Nampak tak? Kita jual-jual kuih. Macam sekarang ni dekat bazar. Lepas tu di pasar malam. Depan rumah? Depan rumah? Nanti kena saman 50k tau. Dah tarik. Saya tarik. Tu maksud saya tadi tu kita pemudah cara. Cuma macam saya cakap tadi syarat-syarat dokumen tu nanti saya akan terangkan sedikit lah. Mana peluang yang ada sekarang ni untuk skim pinjaman informal ni bagi usahawan yang tanpa SSM dan lesen PBT. Benda ni mudah. Sebab saya nampak dah pejabat tekun di Johor Bahru ni boleh katakan hari-hari penuh. Yang dari segi kaum Bumiputera dan juga kaum India. Okey, Encik Zuradi, ada yang tanya Encik
musafir di bumi Allah, alhamdulillah. Jadi kalau dia dah dapat COVID relief tu, boleh tak dia pinjam untuk pinjaman ni? Bagus juga soalan tu. Bagi mana-mana usahawan yang dapat pinjaman semasa COVID, dia ada 2 skim tau, Ain. Skim pertama ialah COVID Business Recovery, CBRM. Skim kedua ialah TBRS, Tekun Business Recovery Scheme. Yang ini pinjaman semasa COVID tau. Mana walaupun dia dah ada akaun CBRM dan TBRS ni, dia boleh membuat pinjaman tekun yang sedia ada. Yang untuk yang informal ni tak boleh lah. Yang lain tu boleh lah. Ya, yang lain tu boleh. Yang lain tu boleh. Kecuali SPIN. Sebab biasanya yang buat permohonan pinjaman dengan tekun ni semua dah ada SSM. Jadi kalau dia dah buat CBRM atau TBRS tadi, dia boleh buat pinjaman tekun niaga. Yang ni datang je ke pejabat cawangan. Pegawai kita akan assist macam mana proses yang seterusnya. Okey, saya harap jawapan Cik Zairi dapat menjawab soalan Cik Musafir di bumi Allah ni lah. Okey, untuk soalan Puan Siti Hajar, kalau ada SSM tapi tak pernah pinjam lagi macam mana? Okey, untuk soalan Siti Hajar ni tadi saya dah utarakan, which is untuk pinjaman informal ni memang untuk yang tak ada SSM. Betul tak Cik Zairi? Betul. Itu untuk yang tak ada SSM. Tapi kalau ada SSM, jangan pula lah tak dapat aku pinjam tanpa SSM. Ada pinjaman lain. Ada SSM, kita ada tekun niaga, kita ada skim pinjaman teman secara kumpulan dengan kadar cas perkhidmatan sebanyak 4% sahaja. Dia ada tabungan juga ke? Yang itu pun ada tabungan juga. Lepas tu kata, kepelbagaian skim pinjaman dalam tekun ni banyak. Tapi macam saya kata dia, sekarang ni kita bukan tumpuan, bukan menjadi tumpuan, tapi kita buka skim yang baru ni, skim pinjaman informal ni bagi membantu usahawan-usahawan yang tak ada SSM dan resin PBT tadi dengan nilai 1 hingga 5,000. Okey, kan nilai dia 1 hingga 5,000. Semua jenis perniagaan ke ataupun ada yang tak boleh? Dia kalau kita nak definasikan perniagaan ni, dia luas. Niaga online, niaga makan, minuman, jahitan, apa lagi? Kecuali dia sebenarnya perniagaan-perniagaan yang sah lah. Yang mengikut syarak lah. Ya, mengikut syarak dan mengikut undang-undang. Okey. Itu lagi jelas. Dia kena, kalau dia buat part time, contoh macam saya bekerja, so saya buat part time kan, saya boleh ke mohon tekun sebab saya tak ada SSM, boleh ke? Oh, part time pun boleh lah. Part time boleh. Sebab tadi kan saya dah cakap, dia sepenuh masa dengan separuh masa. Okey. Tapi dalam borang tu dia kena buat pengisytiharan. Dia ada maklumat majikan. Ya, saya tunjuk sekejap Okey, dalam borang ni, ini kalau pasangan. Ini nampak tak ni? Mana kat sini maklumat pemohon kan? Di bahagian 28 ni nama majikan jika bekerja. Okey. Kalau kat sini kita tulis tak bekerja tapi kita kena pasti ada yang bekerja, mana permohonan tu akan ditolak. Oh, kena jujur lah. Kena jujur. Jujur ya kawan-kawan. Kalau yang bujang tadi, dia tak ada pasangan kan? Okey, maklumat bahagian C ni dia dapatkan waris. Waris mana ibu atau bapa dia. Oh, kena ada jugalah. Kena ada juga. Macam dia kata maklumat perniagaan ni, nama perniagaan kalau SSM tak ada, nyatakanlah perniagaan apa yang kita buat. Kalau Cik Zairi, kalau dekat borang tu kan ada nama suami dan isteri kan? Tadi dengan waris tu, contoh soalan daripada Puan Asmida Mak Midah ni, kata dia kalau suami dia ada pinjam dengan tekun, so isteri dia nak pinjam, dia yang ni boleh ke? Okey. Bagus juga soalan tu. Selalunya macam tu lah, suami isteri berniaga kan. Pertama, SSM mestilah berbeza. Tapi ini kan tak ada SSM? Itu tadi kalau SSM. Yang tanpa SSM, perniagaan isteri dan suami tak boleh sama. Mestilah perniagaan yang berbeza. Contoh, kalau suami dah jual makanan dan minuman, isteri tak boleh jual makanan dan minuman. Dia kena perniagaan yang lain. Mungkin dia jual baju, dia jual orang kata buah-buahan. Contohlah kan. Dia tak boleh jual perniagaan yang sama. Dia perniagaan yang berbeza. Satu pembiayaan untuk satu orang, supaya untuk satu isi rumah. So mana kalau dia berniaga yang sama tak boleh. Perniagaan mestilah berbeza. Kalau tempat dia sama? Okey, dia berniaga berbeza lah. Macam sekarang kan orang buat
ada yang dia satu tempat dia jaga makanan, sebelah dia ada lain lah, contoh macam tu kan. Itu tak ada masalah. Tapi peniaga mestilah berbeza. Cuma apa yang kita nak tekankan kat sini, dia ada senarai semak dia. Dalam senarai semak ni yang kita akan nampak, dia ada beberapa perkara lah. Perkara 14, salinan perjanjian sewa atau surat penggunaan premis. Ini syarat-syaratnya lah yang kita lihat untuk setiap permohonan tu. Yang membezakan ialah nombor 5. Yang lain tu kita kena penuhi. Dokumentasi. Kan, kadang orang biasanya usahawan ni bila dia tengok aduh banyaknya sampai 18 ni, leceh lah pinjam tekun. Kan, sebenarnya banyak dokumen yang kita dah ada. Ada saya bagi contoh macam nombor 2 ni kena isi tempat kosong je. Lepas tu nombor 9, nombor 10 isi maklumat je. Dia tak perlu dapatkan mana-mana. Cuma yang kita nak tekan ialah nombor 7. Salinan buku simpanan atau penyata bank. Yang ini akaun individu untuk skim pinjaman SPIN tadi tu. Mana pinjaman akaun individu walaupun duit tak banyak pun tak ada masalah. Tapi 3 bulan penyata. Kalau tak aktif? Dia kena aktif. Kalau tak aktif nanti dah lulus duit tak boleh masuk. Dia sebagai electronic fund transfer. So bila tak aktif, duit tak masuk. Dia dah tergantung pula cari duit tak jumpa. Jadi lagi elok aktifkan akaun. Dan bank statement tu 3 bulan tu tak adalah dia kata so letak duit 1,000, 2,000, 3,000. Yang penting aktif. Sebab tu dia buat pinjaman mudah untuk usaha-usaha yang tanpa SSM dan PBT tadi. Tapi tak adalah sampai kosong RM10, RM20 kan. Apa pun lengkapkan, dia minta 3 bulan, bagi 3 bulan. Lepas tu kita ada bil api air, salah satu bil api atau bil air. Dia ada perkara nombor 12 ni, sebut harga. Kalau tujuan sebut harga untuk pembelian peralatan, dia kena dapatkan sebut harga daripada pembekal. Contoh nak beli blender, nak beli chiller, nak beli freezer. Yang ini dia kena dapatkan sebut harga daripada pembekal. Tetapi jika sekiranya untuk pembelian stok, dia boleh gunakan resit-resit pembelian yang lepas ataupun dia boleh tulis sendiri apa keperluan yang dia nak buat dengan pinjaman tadi tu. Kecuali untuk pembelian peralatan. Yang itu dia kena dapatkan daripada pembekal. Tapi kalau mudah macam contoh online, dia nak order baju kan. Kalau pembekal boleh bagi sebuah harga lagi bagus. Satu pembekal sajalah kan. Pembekal yang diserang. Dia tak ada 3, dia tak ada goal. Goal tak, jangan kita masuk sekarang ni. Tekun 1 je. Okey, Cik Zradi, macam tadi kan kita tunjuk banyak-banyak borang tu kan. Sekarang kan jelah musim-musim yang orang tak nak, kalau boleh nak elakkan keluar, khususnya COVID ni, borang tu memang kena ambil dekat pejabat ke ataupun boleh ambil online? Ada dekat website dia lagi elok datang pejabat. Kalau tak nak masuk pun dekat pintu pun boleh. Cik, saya nak ambil borang. Tak ada masalah. Dekat website tak ada lah. Kalau kat website pun nanti dia kena dengar penerangan juga lagi. Okay. Jangan bimbang. Pejabat tekun mematuhi SOP penjarakan, scan sejahtera ada, temperature semua ada, lengkap. Tak ada masalah, jangan bimbang. Okay. So Cik Saiful Ibrahim jangan bimbang, datang aja kat tekun. Datang je insya-Allah. Just patuhi SOP kan? Patuhi SOP. Okey. Cik Zradi, macam untuk okey, ada soalan ni. Puan Fadilah Angel, kalau pinjaman suami belum habis bayar, kita isteri boleh buat pinjaman tak? Kalau suami dia buat pinjaman tapi belum habis bayar, isteri dia nak buat pinjam. Dia tengok dia punya repayment. Kalau pasangan, contoh pasangan buat pinjaman dengan tekun. Pinjaman lain lah, ni pinjaman A. Dia dah buat pinjaman dengan tekun. Okey. Adalah suami atau isteri salah seorang, rekod bayaran baik, perniagaan dengan isteri tak sama, isteri boleh buat pinjaman. Tetapi kalau rekod bayaran balik suami tak elok, tak bagus, automatically kita akan KIV. Tak tolak KIV lah. Kita KIV dan selalunya tolak lah. Kita nak pastikan bahawa spouse pun membuat bayaran yang baik.
dia kena ada rekod yang cantik bagi Rekod bayaran pasangan yang suami baik. isteri Ya, walaupun perniagaan tu berbeza. Ya, katalah suami dah pinjam atau isteri dah pinjam. Isteri tengok nak pinjam jugalah. Kita akan buat semakan kat situ. Sama ada orang kata rekod bayaran dia bagus tak bagus. Sebab dia takut berjangkit. Nanti orang ni pinjam tak bayar. Suami aku tak bayar boleh, takkan aku tak boleh. Adik aku tak bayar boleh, orang ni tak bayar boleh. Dan untuk makluman juga, jika bayaran tidak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan ataupun tidak melaporkan kepada tekun untuk masalah-masalah melibatkan bayaran balik, pihak tekun boleh ambil tindakan undang-undang. Kita ada tindakan undang-undang, kita ada notice of demand daripada lawyer, kita ada surat saman dan kita akan senarai hitamkan peminjam-peminjam yang tidak membuat bayaran ni. Jadi kalau ada masalah dengan tekun ni, tentang bayaran ni, kena berbincang balik semula. Datang pejabat tekun, jumpa dengan pegawai-pegawai kita di peringkat cawangan. Kita cari jalan penyelesaian macam mana. Kita ada kaedah penjadualan semula, reschedule pinjaman. Yang kita boleh laksanakan. InsyaAllah, saya rasa. Okey, untuk petang ni, Cik Zuraidi dah share berkenaan dengan skim SPIN informal ni untuk yang tak ada SSM. So ada lagi kan nak share ke kita nak masuk yang skim yang lain? Ada lagi skim yang berkongsi ke? Kalau kita tengok sebenarnya tekun ni ada pelbagai skim lah yang kita kita boleh ini mana sekarang ni yang kita tengok macam dia ada teman tekun. Yang ini cara kumpulan. Kita ada tekun niaga, pembiayaan cara individu. Sehingga 20,000 untuk pinjaman pertama. Kita ada iContract. Kontrak I ni ialah kontraktor-kontraktor yang mendapat inden, cagar inden dengan tekun dengan nilai pembiayaan sehingga 80%. Contoh projek 100,000 kita bagi 80,000. Okay, kita ada skim pinjaman untuk usahawan masyarakat India. Yang ini 1 hingga 100,000. Dan kita ada program khas. Program khas ni ada pelbagai. So kalau kita tengok pada tekun niaga ni, Ain tadi tanpa SSM SPIN kan. Betul. Untuk niaga ni dia kena ada SSM. Okey. Kena ada SSM sama ada perkongsian. Lepas tu kalau senian berhad pun paid up capital mestilah di bawah 300,000. Syarikat berhad paid up capital bawah 300,000. Okey, yang ini untuk pinjaman pertama biasa kita akan letakkan 1 hingga 20,000. Mana 10,000 hingga 20,000 ni biasanya kita akan buat pada pembiayaan secara individu lah. Yang ini syarat dia kalau pinjaman lebih 15,000 kena ada akaun syarikat. Kena ada akaun syarikat. Dan juga kalau itu pemudah bagi geran 200 untuk buka akaun syarikat. Macam tekun dia tak bagi 200. Kita pemudah cara bagi mana-mana individu usahawan yang nak buka akaun syarikat di mana-mana bank, di bank contoh datang pejabat tekun, buat permohonan dengan tekun akan isukan surat sokongan, bawa pergi RHB, Affin Bank atau Muamalat dengan nilai RM250 tanpa introducer. Dah boleh buka akaun syarikat. 3 bank tu lah tadi kan? Ya, 3 bank. Lepas tu konsep tekun niaga ni pun kita perluaskan lah. Kita perluaskan. Boleh katakan banyak sektor. Yang ini syarat dia ada SSM dan juga lesen daripada PBT. Kalau berniaga di dalam kawasan PBT. Ini wajib. Dia kena ada 2 tu. Sebuah harga dia wajib. Walaupun nak beli stok pun dia kena siapkan sebuah harga daripada pembekal. Dan satu lagi, semua jenis pinjaman dengan tekun ni, dia ada gambar premis Ain. Kena kasih gambar premis. Gambar premis dalam 3 ke 6 keping. Tapi dalam gambar tu, kena pastikan pemohon ada lah. Jangan pula ambil gambar kan. Tapi tengok mana owner dia. Owner tak ada, tak boleh. Pemohon kena ada dalam gambar yang diambil tu. Selfie lah, selfie. Selfie pun boleh tapi kena ada. Pemohon kena ada. Dia tak boleh tak ada dalam tu. Itu untuk skim pinjaman tekun niaga. Sasaran kita ialah B40 dengan M40 lah. Below 40% dengan M40. Pertengahan antara pendapatan orang kata 4 hingga 8,000. Ini sasaran kita B40 dengan M40, pinjaman sehingga 100,000 bagi perniagaan dan usahawan yang layak. Dia jangan pula dengar boleh semua orang 100,000 tak. Bagi pemohon-pemohon yang memenuhi syarat dan layak akan dipertimbangkan untuk nilai pinjaman 100,000. Oh, bukanlah first stage pinjam tu terus dapat 10,000. Tak, dia boleh tengok 100,000 tapi kita akan tengokkan banyak faktor lah. Kita akan tengok aktiviti perniagaan, jenis perniagaan, dari segi faktor kewangan syarikat dia, yang ni semua kita akan tengok.
Dia jangan datang niaga online nak 100,000, tak boleh. Dia ada penilaian yang akan dibuat oleh pegawai kita di peringkat cawangan. Ada beberapa penilaian yang akan buat untuk cecah ke 100,000. Maksud saya tadi tu, kalau layak, memenuhi syarat dan layak, kita akan proses. Apa juga jenis skim. Tapi kalau untuk pinjaman yang 100,000 ni memang itulah kita akan buat penilaian. Ini bagi tekun niaga. Okey, tadi informal dah. Okey, kita ada I contract ni. Kontrak I ni adalah kontraktor yang membuat kerja-kerja melalui JLC ataupun kerajaan. Yang ini penerima kontrak ni, contoh pemberi kontrak sanggup membuat bayaran dengan tekun, yang ini kita terima. Yang ini pun akan dibincang di peringkat cawangan. Contoh kalau projeknya 100,000, kita akan bagi sehingga 80,000. 80% daripada nilai projek. Kalau projek dia nilai 150,000, paling tinggi kita bagi 100,000 saja. Okey, berbeza dengan cas perkhidmatan yang lain tadi. Yang lain tadi 4% kan? 4% dengan simpanan 5%. Tapi kadar keuntungan sebulan untuk kontrak I ni ialah 1.5% sebulan untuk tempoh 6 bulan. Ini untuk tempoh 6 bulan. So, apa yang saya nak kongsikan kat sini, jika sekiranya contoh tadi pinjam 5,000 kan? Pinjam 5,000 dalam tempoh, katalah ambil perjanjian 10,000, tempoh 5 tahun. So dalam tempoh 3 tahun kita selesai bayar, so ada bayaran rebate, tak ada penalty. Dia ada rebate, tak ada penalty. Biasa kalau bank ada penalty kan, dia ada rebate, dia ada penalty. Tapi kita tak ada, kita ada bayaran rebate kita. Kalau kata yang kontrak I ni, dia pinjam perjanjian 6 bulan, tapi dalam masa 3 bulan dia selesai bayar. Kan? Dan yang dicagar tadi, dia buat tuntutan dengan pembenaran akan bayar kepada tekun, lebihan tu tekun akan pulangkan pada usahawan. Pembayaran tu dia tak terus pada usahawan, dia akan pergi pada tekun dulu. Sebab tu maksud tadi tu cagar inden tadi tu. Inden tu dicagar kat tekun, dah siap kerja, ambil inden tu, buat tuntutan, tuntutan tu akan dibayar pada tekun dahulu, lebihan tu kita akan pulangkan kepada pemohon, pada peminjam. Alhamdulillah sekarang ni ramailah. Sejak PKP tu hari pandemik pun dah ramailah yang dah masuk untuk kontrak I ni. Contoh, ni maksimum pinjaman 100,000 hari ni. Katalah ada job nilai 20,000, dia masuk kat tekun. Tengah masuk-masuk ni, ada pula lagi satu job 30,000, dia boleh masuk lagi. Bawah skim yang sama ni lah. Bawah skim yang sama selagi belum mencecah 100,000. Dia maksimum 100,000. Ini untuk iFactoring. Yang inilah tempoh kelulusan. Yang ini 7 hari bekerja. Okey, yang ini skim pembangunan usahawan masyarakat India. Ini kita buka pada kaum India. Warga negara Malaysia umur 18-60, pembiayaan sehingga 100,000. Sama juga, kita akan buat penilaian. Bagi yang memenuhi syarat, yang layak, kita akan buat penilaian untuk nilai pinjaman. Setiap nilai pinjaman yang dimohon. Dan untuk makluman juga, hak milik syarikat mestilah 100% India. Kaum India. Yang tadi Bumi Putra 100% milik Bumi Putra. Dia tak boleh acong 10%, amat 90% tak boleh. Raju 90%, amat 10% pun tak boleh. Dia mesti 100% milik kaum India, milik Bumi Putra. Dan Yang tadi yang kontraktor tu ada ke syarat-syarat yang tak ada lah? Sama juga. Dia kena bagi itulah, inden itulah. Inden, CIDB, kewangan, akaun pun sama 3 bulan. Okey. Soalan Cik Rahmat Muhammad Ali ni, maksimum I kontrak berapa ribu? 100,000. Tadi Cik Suradi dah bagi tahu 100,000. Mana katalah dia dah masuk, katalah projek dia 140,000 kan. Okey, dia mohon, InsyaAllah dia akan lulus 100,000. Okey. Selesai bayaran, dah settle, job semua dah siap, ada lagi job masuk. Mana pinjaman tadi dah selesai kan? Dia masuk inden baru. Dia boleh berterusan. Habis satu job, payment dah buat, lebihan dah terima, dapat job lagi, masuk lagi kat tekun. Dia bukannya sekali pinjam tu tak boleh pinjam lagi, tak. Dia berterusan. Tapi bayar habislah. Saya harap
pembiayaan kontrak ni membantu Cik Rahmat ni lah, sebab tadi tanya pasal kontraktor. Dia mungkin kontraktor, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kita cuba bantu. Datang. Kalau kontrak ni, kalau kata dekat Johor Bahru ni, boleh datang ke pejabat. Bukan jumpa saya lah. Kita ada seorang pakar manufacturing ni. Encik Hazif nama dia. Di peringkat cawangan pun boleh. Terus ke cawangan pun boleh, tak ada masalah. Itu tadi skim iContract, tekun niaga, spin, teman tekun cara kumpulan tadi tu. Yang ini kita terangkan program khas. Program khas ni kita ada untuk siswazah. Siswazah dia sekarang ni skim berkaitan terus dia tukar pada skim penjawat awam. Sekejap sorry sebelum masuk program khas ni. Yang tadi skim yang tadi tu ya ada had umur ke? Maksimum umur 18 berapa? 60. Tetap 18 sampai 60 lah. Kalau sama. umur 60 dia mesti selesai bayar umur 65. Ini skim-skim yang saya sebut yang tadi, teman tekun niaga, kontrak ais, PUMI dan program khas ni. Dan, ini semua 60 tahun. Dan satu lagi saya nak share juga, kita ada skim pinjaman pembiayaan untuk tekun Mobilepreneur 4.0. Ni dia kita nak share sikit bagi rider, GrabFood, PandaFood, Order Je, Warung yang bawa GrabFood, yang bawa jadi rider, ada lesen, dia ada kad e-hailing, daftar dengan e-hailing. Dia boleh buat pinjaman dengan kita sebanyak RM10,000 untuk pembelian motor, untuk baik pulih motor. Baik pulih motor. Kepada semua rider. Dengan nilai pinjaman sebanyak 10. Dia tak ada SSM, dia perlukan lesen, geran, road tax, insurans. Dan kad dia kena dapatkan pelantikan sah daripada syarikat e-hailing yang berdaftar. Dengan Food Panda ke, dengan GrabFood, dengan Order Je, dengan Bungkus Seat. Yang penting syarikat e-hailing tu berdaftar. Dengan kad tu dan dokumen-dokumen tadi, dia datang kat tekun buat permohonan untuk pembelian motosikal dengan sebuah harga daripada pembekal-pembekal syarikat motor yang dibenarkan. Maknanya dia benar kata yang sah lah. Jadi untuk beli motor saja ke boleh nak beli motor baiki? Dan untuk baik pulih. Salah satulah dia tengok. Kalau kata nak baik pulih motor, datanglah. Sebab tu saya kata tadi, datang pejabat cawangan, datang pejabat tekun, kita akan detailkan lagi pengisian dan perincian yang diperlukan tadi tu. Okey, kontrak I dah, SPUMI dah, Mobilepreneur tadi dah. Ini program khas. Ni ada beberapa skim bekas ni untuk skim pinjaman untuk penjawat awam. Okey, siswazah ni jika menjalankan perniagaan, sekurang-kurangnya minimum ada diploma yang diiktiraf. Dia layak untuk buat pinjaman sehingga RM50,000. Katalah dalam SSM tu ada 3 orang pemegang diploma. Mana setiap orang akan ditimbang tara untuk RM50,000 seorang. Mana RM150,000. Syarat minimum dia kena ada diploma. Diploma, transaksi transkrip dia, lampirkan dengan dokumen-dokumen yang lain tadi tu, kita akan proses. Okey, tempoh waktu umur 18 hingga 40 tahun. Tempoh diploma tu atau ijazah mestilah 10 tahun. Contoh, umur dia 38 tahun. Diploma dia umur 40. Diploma baru 6 tahun. Ini layak. Tapi kalau umur 38, diploma umur dah 42, diploma lebih 10 tahun tak layak. So 10 tahun terpakailah. Kata umur dia 42 tahun. Umur 42. Diploma baru 6 tahun. Contoh yang ini layak. Baru 7 tahun, baru 8 tahun, baru 9 tahun dia layak. Dia atau 18 hingga 40, diploma 10 tahun, atau umur 38, diploma dah 10 tahun, yang ini pun layak sebab umur dia bawah 40. Dia memang diploma sahaja ke? Diploma ijazah ke atas kan. Mana minimum ialah diploma. DVM Puan Hafizah Wagiran, DVM layak ke? DVM ni apa? DVM tu apa? Saya pun tak pasti. DVM ni apa? Puan Hafizah mungkin boleh panjangkan dia untuk kita tahu apa. Jika berniaga dalam masyarakat. Puan Sharifah Zuwana tanya, jika berniaga dan menjalankan perniagaan, soalan dia apa Puan? Semua skim pula ada SSM.
Okey. Jadi kalau yang Siswaza tu, skim Siswaza tu, kalau Puan Hafiza ni dia mungkin diploma daripada vocational. Jadinya boleh ke? Terpakai ke? Tadi diploma yang diiktiraf oleh kementerian. Kalau tanya saya pun banyak ramai bawa diploma nanti kan. Diploma yang diiktiraf biasanya universiti, college pun tu dia ada listing tau. Diploma yang diiktiraf oleh kementerian melalui kolej-kolej ni semua. Tu boleh check list. Tapi tak apa, datang je pejabat kita. Pegawai kita akan buat sebakan nanti. Okey. Mungkin terjawablah ya Puan Hafizah. Untuk untuk soalan Puan Sharifah, semua skim perlu ada SSM ke? Okey. Skim yang tadi yang awal tadi Cik Zahri cakap tu tak perlu SSM, tapi mungkin Puan Sharifah baru masuk, jadinya yang Cik Zahri tengah terangkan sekarang ni ada SSM. Yang ini ada SSM. Yang ni kecuali skim pinjaman informal tadi. Yang itu tak perlu SSM. Yang informal tadi tak perlu SSM pun. Tak perlu SSM. Dia skim pinjaman teman pun bawah 5,000 pun ada yang tak gunakan SSM juga. Tapi cara kumpulan lah. Okey. Yang skim penjawat awam ni kita bagi pada wadah penjara, bekas polis, bekas tentera. Yang ni pun melayakkan sehingga 100,000. Ini syarat tambahannya dia kena ada kad pesara tu lah. Itu syarat tambahan. Itu kita ada skim nelayan 1 hingga 50,000. Syarat dia pun sama, dia kena ada lesen nelayan. Dia tak boleh nelayan, dia ke laut tapi tak ada lesen nelayan tak boleh. Syarat dia mesti ada lesen nelayan daripada Jabatan Perikanan. Untuk pembelian bot, enjin atau jaring. Bagi pasangan pula yang menjalankan, yang mengusahakan perniagaan, contoh buat keropok ataupun ikan kering, ini pun boleh melayakkan dia untuk buat pinjaman, untuk skim pinjaman nelayan 1 hingga 50,000. Dan kita ada skim profesional muda, yang ini untuk doktor, untuk lawyer, yang belajar yang ini kena ikut chamber. Kalau kata golongan profesional, dia ada surat pengesahan. Macam orang kata bar chamber kan, bar council, dia mengiktirafkan golongan-golongan profesional ni sehingga 100,000. Yang ini kita tak itu lagi. Skrim Agro Perdana Muda bagi usahawan-usahawan di bawah bimbingan jabatan-jabatan macam pertanian, Risda, Mari, itu kita benarkan. Untuk OKU pun kita bagi sehingga 100,000. Untuk orang asli pun ada hingga 100,000 juga. Kad orang asli daripada Jakwa. Dan juga yang lah ni kita bagi pada peluang kedua untuk bekas banduan, bekas penagih. Yang ini pun kita bagi pinjaman juga Ain. Dan saya nak tambah satu lagi yang baru ni, ada 2 skim yang baru ni. Yang satu kita panggil postpreneur. Postpreneur untuk usahawan yang postman. Kita bagi sehingga RM50,000. Yang ini kita bagi pada postman untuk pembelian van. Postman untuk buat courier service. Sehingga RM50,000. Yang ini proses dia melalui pos Berhad, kerjasama dengan pos Berhad. Pos Berhad akan tentukan orang ni layak ke tak, bukan layak tak layak lah. Yang dia akan tunjukkan untuk pembelian van atau lori tadi tu untuk buat courier service. Macam pos laju, macam JNT apa semua. Yang ni kita bagi sehingga RM50,000 untuk pembelian lori atau van tadi. Ini yang kita sediakanlah untuk skim yang dan satu lagi bagi syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan yang melibatkan sukan macam e-game, dia buka gelangan futsal, dia buka pusat kecergasan pun kita bagi pinjaman sehingga RM50,000. Yang menjalankan perniagaan aktiviti sukan, kita bagi pinjaman juga. Yang ini kalau boleh dapatkan surat perakuan daripada KBS. Okey. Majlis Sukan Negeri Johor. Itu masuk bawah pembiayaan apa tu? Itu dipanggil Tekun Aktiviti Sukan, skim aktiviti sukan di bawah KBS, Kementerian Belia Sukan. Banyak. Dia banyak. Saya pun dah tak hafal dah skim-skim tu. Tak apa, kalau misalnya kata masih lagi yang nak lebih jelas tentang skim ni, boleh layari portal Tekun lah di www.tekun.gov.my. Cik Zuradi, yang tadi yang program yang khas tu ada banyak kan? Okey, Cik Rahmat ni tanya, untuk yang pesara tu ada interest ke? Berapa interest dia? 4%.
400 jugalah. Dulu kita dapat grant UCAS. Grant UCAS ni 0% kita bagi. Tak ada charge. Tapi peruntukan tu dah habis dah. Dah tak ada. So sekarang ni untuk penjawat awam ni kita gunakan dana kita sendiri. So charge perkhidmatan sebanyak 400 setahun dan juga duit tabungan 5% tadi. Okay, ini syarat-syarat tadi saya dah nyatakan tadilah. Mana syarat-syarat ni kalau kata syarikat Sdn Bhd dia mestilah di bawah 300,000. Kecuali kontrak I, tak lebih pada 500,000. Yang factoring tadi. Satu pembelian satu isi rumah, daftar dengan berlainan. Dia tak boleh sama. SSM mestilah berbeza, perniagaan berbeza, baru kita boleh tengok pertimbangan tadi tu. Okey. Inilah borang-borang ni sebenarnya. Kalau dokumen-dokumen yang diperlukanlah, borang, keterangan rancangan perniagaan, isi tempat kosong, isi yang kita tahu je. Kalau tak tahu data pejabat, nanti pegawai kita akan tunjukkan, akan maklumkan apa yang perlu diisi. Gambar ukuran pasport, salinan IC dan pasangan, terwaris, SSM, kalau tak ada SSM, surat JPP 34 tadi, gambar premis, buku bank, bila PIA, inilah dokumen-dokumen yang kita perlukan. Sebenarnya tak rumit pun. Tak rumit, dia mudah. Cuma kita kadang-kadang bila tengok list tu panjang, so susahnya nak pinjam. Kan? Itu standard lah. Inilah bidang-bidang perniagaan yang kita berikan. Okay, tempoh proses pinjaman untuk kontrak I tadi dah sebut tadi 7, spin 7 hari. Untuk skim pinjaman tekun niaga ni 21 hari bekerja. So dalam tempoh proses ni, ni dia punya flow lah. Terima permohonan, pegawai akan pergi buat lawatan, lepas tu pegawai negeri buat penilaian, barulah dihantar ke peringkat kelima pada Jawatan Khususan Pinjaman di peringkat Ibu Pejabat dan disahkan oleh usahawan. Itu tentang skim-skim semua, dah bagi tahu macam mana nak pinjam. Kalau niaga online, pastikan ada gambar Facebook, gambar Insta, semua ada. Untuk page tu. Lepas tu bukti transaksi jualan, transaksi belian kalau boleh. Yang online ni kena ada dalam akaun lah. Bukti. Lepas tu dari segi kaedah bayaran balik ni, dia boleh bayar cara online. Dia ada tekun pay. Dia ada konsep pembayaran cara tekun pay, cara apps. Kalau pergi kat Google Play Store ke apa atau OS tu, dia ada tekun pay, bayaran secara online. Dia boleh bayar secara tunai kat pejabat, dekat counter bank. Yang mana 15,000 kata kena pakai PD check. Mana ini kaedah-kaedah di BSN, RHB dengan Maybank pun kita ada dekat CDM tu ada nama tekun. Boleh bayar secara online. Okay, Cik Zuradi, pertanyaan daripada Fikri ni dia tanya. Fikri, tu nama dia. Fikri, mungkin sebab pandemik ni kan, so orang kan yang diberhentikan kerja, so dia macam baru meniaga tu macam baru setahun ke, tak sampai setahun boleh, ke. tak ada masalah. Boleh datang ke tekun, ambil borang buat permohonan pinjaman. Okay, kalau yang dia yang kurang daripada setahun tu dia niaga kat rumah pun boleh? Datang, jangan tak datang. Jangan tak datang. Dia sebenarnya macam ni, Ain. Berlaku selalunya tak pasti jangan kongsi kan. Betul. Jadi kalau nak pasti, datang ke pejabat tekun. Datang ke pejabat kita, jumpa dengan pegawai-pegawai tekun. Dah pasti baru hati senang. Puas hati. Dah pasti barulah kita puas hati kan. So, lagi jelas kat situ. Jangan dengar-dengar. Dia masalah ni orang main dengar-dengar. Lagi dia satu. dengar separuh, lepas tu dia bagi tahu yang lain. Lain. Lepas tu kalau nak buat pinjaman, ada juga kes. Kau nak pinjam tekun, kau nak pinjam 5,000, kau mohon 10. Nanti kau pinjam 10, dia bagi kau 5. Tidak. Pegawai kita akan buat lawatan, buat penilaian, bersesuaian dengan perniagaan yang diusahakan. Jadi yang kes yang macam tu kan ada juga yang saya dengar. Ni saya dengar-dengar lah. Nampak saya dah dengar-dengar. Orang cakap benda yang sama jugalah macam kau nak pinjam 5, apply 10 dapat macam tu. Ada yang macam saya memang perlukan 100,000 tapi kenapa saya tak dapat 100,000? Dia kata ini sebab first time pinjam. So record tak nampak record. Adakah itu pun salah satu? Itu salah satulah. Tapi macam saya cakap lah, kalau penilaian yang kita buat berdasarkan perniagaan tu bukan setakat jenis dari segi bentuk perniagaan, jenis perniagaan, aktiviti perniagaan, tetapi dari segi faktor kewangan pun akan mainkan peranan. Sebab tu dah tadi minta statement bank semua. Kita akan minta. Ada datang kata, Cik Zadi, saya sejak pandemik ni akaun kurang. Tapi sebelum pandemik duit banyak. Jadi kita minta lah akaun yang duit banyak tu ada tak? Rupanya tak ada. Dia cakap je masa tu ada banyak. Dia ingat saya tak minta kan. Tapi bila kita minta bukti.
Itu peningkatan perniagaan tu kita nak tengok lah dari segi faktor perniagaan tu, sejauh mana perniagaan tu berkembang. Tu saya kata memenuhi syarat, layak, insyaAllah kita. Peringkat cawangan dan negeri, kita akan meluluskan permohonan. So di peringkat ibu pejabat, melalui Jawatankuasa Pengurusan Pinjaman, dia akan buat penilaian nanti untuk meluluskan. Kata tak apa, kita ni jadi peniaga ni berapa juga yang ada, insyaAllah boleh maju. Macam saya cakap lah, saya tak janjikan RM1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 10,000, 10,000 jadi 100,000, 100,000 jadi sejuta, tidak. Kita buat pinjaman ni ikut keperluan kita. Apa keperluan perniagaan yang kita perlukan? Yalah macam dulu kan, macam Ain pun minta, kalau kita dengan mak, dengan abah, mak, abah nak RM10, RM10 tak ada, RM5 ada, boleh lah, ambil juga kan. Kita gunakan. Jangan pula nanti mohon 10 dapat 6,000, 7,000 atau mohon 50 dapat 20. Lepas tu duit dah habis bayar, bila kita jumpa bang, kenapa tak bayar? Saya mohon 50 dapat 20, sebab tu saya tak bayar. Satu hal lah, mana 20,000 tu? Dah habis lah. Jadi dah habis kena bayar lah. Hutang tu wajib. Hutang itu wajib. Kalau tak boleh bayar, pergi tekun datang, reschedule. Kita buat reschedule pinjaman. Bincang dengan pegawai kita. InsyaAllah kita cuba bantu mana yang boleh kita bantu. Kan? Dalam soal penangguhan bayaran macam moratorium ni apa semua, bincang dulu dengan pejabat. Ada yang pandai-pandai sendiri buat moratorium tapi tak diluluskan, dia dah buat penangguhan sendiri. Ada juga yang usahawan sepanjang PKP ni dia selesa bayar. Jadi sebab tu saya kata kena ada perbincangan. Baru kita akan dapat kena pasti macam mana masalah-masalah ini untuk kita atasi nanti. So apa juga kalau misalnya kata ada kelapangan, kalau tu datanglah ke pejabat-pejabat tekun yang berhampiran ataupun layarilah laman web kita di www.tekun.gov.my untuk kena pasti, untuk tahu lebih lanjut lagi. Datang pejabat tak perlu bawa dokumen lain. Datang dulu, ambil borang. Pegawai kita akan entertain, akan bagi tahu apa keperluan. Okey. Cik Suradi, mungkinlah boleh ambil sikit, masa sikit je. Okey, Cik Rahmat ni dia macam berminat nak tanya berkenaan macam sikit berkenaan dengan pesara tu. Boleh ke Cik Suradi terangkan lebih sikit? Okey, dia sebenarnya untuk pesara ni, pertama permohonan akan diproses, dokumen-dokumen seperti biasa. Dokumen tambahan kita cuma ialah kad pesara tadi tu. Dia ada kad pesara. Setiap pegawai dia ada yang pencen ni dia ada kad pesara. Yang ini dilampirkan semasa permohonan. Skim pinjaman dia tengok, dia akan nilai juga dari segi perniagaan yang diusahakan, faktor kewangan yang ada pada setiap company itu. Syarat dia tak banyak beza dengan yang lain tadi tu. Cuma yang beza dia dokumen tambahan tadi kad pesara. Itu saja yang bezakan dia. Skim dia sama, cuma nilai pinjaman tu besarlah. Dia boleh mohon 1 hingga 100,000 bagi yang layak. Bagi yang layak dan memenuhi syarat. Takut salah cakap ni, kalau orang guna datang pejabat, Cik Zoni cakap itu hari kat online dia kata boleh punya 100,000. Tak, bagi yang layak dan memenuhi syarat. Yang layak tu macam mana tu? Yang tak layak tu macam mana tu? Yang tak layak, kita ambil yang tak layak tu lah. Dia tak layak kadang tak memenuhi kriteria. Dokumen tak lengkap, banyak perkara yang dia tak dapat lengkapkan. Kita minta bank statement 3 bulan, dia bagi 2 bulan. Bila kita minta, kita tunggu, tak dihantar. Sebuah harga tak memenuhi, sebuah harga tulis sendiri. Sebuah harga tu, dia cakap pasal sebuah harga ni kan, sebuah harga tu ada dia punya syarat, memang apa syarat yang dekat sebuah harga tu nak? Dia tengok keperluan, apa kita nak? Kita nak beli apa? Kata nak beli dapur, nak beli freezer, dapatkan daripada pembekal yang berdaftar lah. Kalau freezer tu harga 10,000, dapatkanlah. Tapi kalau macam supplier minta, kadang ada supplier minta duit. Kan? Yang itu janganlah. Cari supplier lain lah yang tak. Sebab kadang-kadang ada usahawan buat aduan itu kan. Saya cakap setakat ni alhamdulillah ramai. Hampir 99% yang dapat quotation daripada pembekal. So duit ni dia tak bagi pada pembekal, dia akan bagi pada pemohon, pada peminjam. Kita tak bagi kepada pembekal. Kita bagi terus kepada usahawan. So usahawan tu yang akan bayar dekat. Ya. Kalau macam gold lain, gold bayar kat pembekal. Kalau tekun bayar pada dekat usahawan. Pemohon. Okey. So kalau macam ada dapat tu, dah tak payah dibeli? Aku beli benda lain. Pegawai kita akan pantau. Pegawai kita akan pergi tengok. Kita tengok, tak beli ni. Kan, sorok ke? Jadi untuk pinjaman ulangan tu kita akan nilai lagi lah.
Kalau dia beli benda lain, contoh macam kan sepanjang tempoh tu kan, dia tukar barang lain. Tapi menggunakan tu. Tapi dia beli untuk perniagaan. Dia boleh bukan ke? beli untuk kepentingan, tak boleh. Kena harga kan, macam dekat ada iklan mbah murah aja. Dia dapat loan, dia pergi beli emas. Tak boleh lah. Dia dapat pinjaman tekun, dia gunakan duit tu untuk perniagaan. Untuk perniagaan dia. Dia bukan untuk diri dia je, untuk perniagaan dia. Itu yang kita nak tengok. Itu boleh katakan jadi usahawan. Ada juga, aku banyak duit pinjam tekun, buat tambah-tambah, buat pelaburan, taklah. Kita gunakan untuk perniagaan. Itu lagi afdal, orang kata, lagi bagus. Betul. Okey. Ada lagi ke yang Cik Zari nak share? Sebab kalau saya tengok dekat sini macam dah tak ada apa-apa soalan, cuma ni asasnya itu je lah yang kita boleh bagi, skim-skim pinjaman yang ada dalam Tekun Nasional. Banyak sebenarnya skim-skim tu. Banyak skim. Saya kalau suruh ulang balik pun saya terkebel-kebel nak ulang. Saya kena kerja 20 tahun macam Cik Zari baru ulang. InsyaAllah. So, kalau ada kelapangan lah, boleh datang ke pejabat tekun yang berhampiran lah. Ataupun kalau nak jumpa saya, datang kat sini lah di Bandar Baru Uda, Jalan Padi 1, level 1. Kalau datang kena buat appointment ke? Datang je, insyaAllah. Saya tak ada pegawai-pegawai lain pun ada yang di bawah tu. Okey. Cuma kalau nak pinjam tekun, jangan pergi PUJB ya. Nak pinjam tekun, datang kat tekun. Kalau datang PUJB, pergilah tekun. Pergilah tekun. So untuk saya nasihatkanlah, so pesanan saya pada semua usahawan, sebelum kita membuat pinjaman, buat penilaian, buat perancangan, sebab orang yang tidak merancang dalam perniagaan ialah orang yang merancang untuk gagal dalam perniagaan lain. So buat penilaian yang baik, penilaian yang seimbang, buat segala bentuk penilaian yang kita buat sebelum kita buat pinjaman. Akhirnya tengok kocek. Tengok kocek. Kira ramai usahawan dah belajar kira-kira kan. Kan belajar kira-kira kan tak sempat ni. Jadi buat penilaian, buat perancangan supaya nilai pembiayaan tu bersesuaian dengan kemampuan untuk kita bayar. Datang pejabat tekun, saya nak pinjam 20,000, tidak. Saya nak bayar sebulan 300, berapa ribu saya boleh dapat. Saya nak pinjam, saya boleh bayar sebulan 500, berapa ribu saya boleh dapat. So pegawai kita akan buat penilaian. So dalam sistem penilaian tu dia tahu dah boleh pinjam berapa ribu. Sebab tu kita ada dua lawatan. Satu daripada pegawai, satu lagi daripada pengurus cawangan untuk mengesahkan perniagaan tu. Okey, untuk pertanyaan Cik Irwan Shah, macam mana nak buat pinjaman tekun? Ini kita dah terangkan tadi. Mungkin Cik Syah baru masuk. Okey, untuk sesiapa yang baru masuk, sebab kita dah nak habis sesi kita dah nak habis dah ni, dah end of the season dah ni. Okey, kita tadi Cik Zahida terangkan berkenaan dengan beberapa skim daripada tekun. Salah satunya yang saya ingat adalah informal. Yang saya ingat Cik Zahida ingatkan saya balik. Tekun niaga, iContract, Spuma untuk Spumi. Isi Swaza, ada beberapa banyak lagi program khas ni, ada 8 tadi saya tengok. Itu semua tadi Cik Zahida terangkan. Ada borang yang kena ambil dekat tekun, pergilah ke tekun yang terdekat, tekun minta lah borang. Pergilah ke sana, minta borang, minta penerangan. Okey, untuk proses pula, soalan daripada Puan Zabeda Saleh, untuk proses, ada proses yang mengambil masa selama 7 hari dan ada proses yang mengambil masa selama 21 hari. Borang lengkap, itulah tempoh proses dia. Lengkapkan borang, insya-Allah itulah dia punya timeline dia. Okey. Apply dokumen yang perlu, apa dokumen yang perlu untuk apply? Dokumen yang perlu untuk apply Encik Irwan, dia lain-lain ikut skim. Ikut skim. Tapi dokumen asas kita akan minta SSM, salinan kad pengenalan, bank statement, bil api air, peta lokasi, sebut harga, surat perjanjian ataupun surat kebenaran penggunaan tanah bagi yang pertanian dan peternakan. Namun kita bagi pertanian dan peternakan, kita bagi Ain. Untuk peternakan kita bagi sehingga 100,000 juga. Boleh mohon hingga 20 hingga 100,000 lah. Untuk pertanian, untuk tanaman-tanaman kontan, jangka hayat pertanian tu ialah setahun. Musang king tak boleh, sawit tak boleh, kelapa tak boleh, durian Belanda tak boleh. Jagung, cili, tomato. Okey, cepat sikit. Itu boleh. Itu saya tertinggal tadi. Okey. Untuk yang tanya tadi, tekun ada interest ke? Ada. Tekun ada interest. 4% dan ada yang 1.5. Betul tak? 1.5. Itu.
saya dapat 100 markah dekat sini. Cik Zuraidi okey. Ada yang kira salam kat Cik Zuraidi ni? Salam. Sampaikan salam daripada Puan Sharifah Zuana. Dia bekas staff saya. Lepas tu, okey, Puan Zabeda tanya Cik Zuraidi dah balik UDA ke? Dah, Cik Zuraidi official balik di UDA. Datanglah ke sana jumpa Datang Cik ke sana Zuraidi. jumpa saya, insyaAllah. Kalau saya ada lah. Kalau tak ada je pegawai-pegawai lain. Ada pegawai lain. Okey, untuk Muhammad Saufi, tekun susah nak buat pinjaman dekat BP. Saya rasa bukan susah, mungkin ada dokumen yang tak complete. Yang menyebabkan proses tu jadi lama ke? Mungkin. Mungkin. Kita kena pasti tu. Sebab apa? Kadang-kadang banyak aduan yang kita terima. So kita kena dengar pada dua-dua pihak. Betul. Dua-dua pihak, baru kita akan buat siasatan, lawatan, kita tengok macam mana kedudukan perkara tu. Okey. Kalau kata ada masalah, datang pejabat Tekun Negeri Johor di Bandar Baru UDA, Jalan Padi 1. InsyaAllah kita tengok balik semula kat mana masalah tu. Benda boleh selesai, kita bincang. Kita bincang. InsyaAllah. Okey. Untuk hari ni saya rasa sampai tu saja. InsyaAllah. Terima kasih kepada usahawan-usahawan yang ada sepanjang sesi kita petang ni. Saya minta maaf sekali lagi sebab kita mula lambat akibat technical issue daripada pihak saya sendiri. Line kami, ialah buat online kan, line kita tak stable. So kita tengah cari lokasi yang stable. So saya minta maaf. Okey, untuk Cik Zuraidi saya ucapkan terima kasih untuk Tekun atas perkongsian yang saya rasa memberi manfaat lah kepada usahawan, insyaAllah. Dan kepada, betul, laju saya rasa tapi sampai, insyaAllah sampai. So untuk usahawan di luar sana, kalau ada yang memerlukan pembiayaan, pergilah dekat Tekun kalau rasa ianya memerlukan. Betul? Betul. InsyaAllah. Semoga dengan pembiayaan tersebut membantu perniagaan puan-puan dan meningkatkan ekonomi usahawan, insyaAllah. Kekal SOP. Okey, sampai situ saja saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi untuk sesi, saya rasa kita ada satu lagi sesi hari Jumaat kot. Jumaat nanti saya bersama dengan Dai Azam, insyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Selamat berbuka puasa semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, selamat berbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.